Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Salam. Seperti yang diketahui, kita sekarang dilanda dengan wabak pandemik COVID-19. Maka mesyuarat ini akan diadakan secara atas talian seperti ini. Pertama sekali, saya sebagai pengerusi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap biro yang hadir pada mesyuarat hari ini. Baik, dalam mesyuarat hari ini, saya mengalu-alukan setiap biro untuk memberi sedikit penerangan ataupun idea maupun perancangan anda tentang program yang akan dijalankan oleh kita, iaitu program Minggu Destini Siswa. Minggu Destini Siswa adalah program di mana dihadiri oleh pelajar semester 1. Program ini dikendalikan oleh PMDS, iaitu Pembimbing Minggu Destini Siswa. Program ini tidak dinafikan menjadi minggu yang memenatkan kerana ia melibatkan banyak ceramah dan aktiviti untuk membantu pelajar sewaktu berada di dalam kampus. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Saudari Putri, Biro Disiplin kita untuk memberi sedikit penerangan. Silakan. Terima kasih pengerusi. Jadi hari ini saya akan membentangkan beberapa perkara berkenaan dengan penjagaan disiplin pelajar semasa Hari Majlis Destini Pelajar MDS yang akan diadakan pada minggu hadapan. Perkara pertama adalah berkenaan dengan masa untuk mengumpulkan kesemua pelajar sebelum bergerak ke Dewan bagi memulakan majlis. Masa yang disarankan ialah 10 minit selepas waktu subuh, tetapi saya dapat merasakan bahawa pelajar akan susah untuk mengikuti masa yang ditetapkan pada permulaannya. Jadi MPP yang bertugas mestilah memastikan pelajar dapat dikumpulkan mengikut masa yang ditetapkan pada kemudian harinya. Perkara yang kedua pula adalah dengan memastikan supaya semua suis elektrik di bilik setiap pelajar dimatikan dan pintu dikunci bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. MPP juga perlu memastikannya dengan cara membuat pemeriksaan segera dan jika terdapat bilik yang tidak mengikut arahan, MPP mestilah memanggil ahli bilik tersebut dan mengarahkan mereka untuk lakukannya dengan secepat mungkin. Perkara yang ketiga pula ialah tentang mengawal pergerakan pelajar lelaki dan perempuan. Kami menetapkan bahawa gerakan bagi pelajar lelaki dan perempuan mestilah berbeza. Ini adalah bagi memudahkan lagi proses untuk sarapan pagi dan masuk ke dewan. Perkara yang keempat pula berkenaan dengan sesi makan tengah hari. Pelajar lelaki akan mengambil makanan terlebih dahulu kerana bilangan mereka lebih sedikit berbanding dengan pelajar perempuan. Pergerakan setiap pelajar semasa makan tengah hari perlu dikawal secara berkala mengikut barisan tempat duduk di dalam dewan. Perkara yang kelima pula berkenaan dengan pergerakan pelajar untuk menunaikan solat Zuhur dan Asar. Bagi pelajar lelaki, mereka hanya perlu lakukannya di dalam dewan kerana ruang surau yang terhad dan ianya juga bagi menjimatkan masa. Bagi pelajar perempuan pula, setelah selesai makan tengah hari, mereka akan bergerak terus ke surau bagi menunaikan solat Zuhur. Pergerakan mereka ke surau perlu dikawal secara berkala mengikut masa mereka menghabiskan makanan. Perkara yang terakhir iaitu yang keenam, ianya berkenaan dengan tingkah laku pelajar semasa mendengar taklimat di dalam dewan. MPP perlu memastikan setiap pelajar diam dan fokus semasa taklimat dijalankan. Sekiranya terdapat pelajar yang tidur ataupun bermain telefon bimbit, MPP perlu memastikan supaya perkara itu tidak berlaku dengan cara menegur mereka. Jadi secara keseluruhannya, perkara-perkara yang saya bentangkan ini bukanlah satu perkara yang susah untuk pelajar mengikutinya. Saya mengharapkan agar MPP mampu mengawal disiplin pelajar dengan baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri selaku Biro Disiplin kita. Jadi kita teruskan dengan Biro Makanan iaitu Saudari Aina. Silakan. Terima kasih Musi. Apa yang saya ingin sampaikan pada mesyuarat hari ini berkenaan pengendalian makanan pada hari MDS ataupun dikenali sebagai Minggu Destinasi Siswa yang akan berlangsung. Pertama, tentang penyediaan tempat makan bagi mahasiswa iaitu kemah, kerusi dan meja. Manakala bagi tetamu VIP disediakan kerusi dan meja di dalam dewan.
Manakala kemah, meja dan kursi ini juga telah ditempau mengikut kuantiti mahasiswa dan tetamu VIP yang akan hadir. Selain itu, penyediaan untuk membuang sampah selepas makan juga telah dirancang dan dengan meletakkan sebanyak 2 hingga 4 tersampah untuk memudahkan mahasiswa membuang bekas makanan atau kotak minuman yang diberikan pada waktu makan. Manakala menu-menu yang akan ada pada program MDS yang akan berlangsung iaitu sarapan seperti nasi lemak dan minuman panas. Pada waktu tengah hari pula disediakan menu seperti nasi ayam dan nasi goreng manakala minuman sejuk dan panas. Pada makan petang pula dihidangkan kuih dan bihun dan minuman sejuk. Bagi mahasiswa yang mempunyai alahan kepada setengah makanan yang dihidangkan, perlu diasingkan dan menjadikan satu kumpulan agar mereka tidak mengambil makanan yang mereka alah. Bagi mahasiswa yang mempunyai alahan yang akan diberikan makanan lain yang tiada unsur alahan terhadap mereka. Ini akan lebih selamat kepada setiap pelajar yang mempunyai alahan. Makanan secara keseluruhan juga telah ditempah dan disediakan oleh sebuah catering untuk menyiapkan makanan pada waktu sarapan pagi, tengah hari dan petang. Jadual waktu makan ini dibuat agar pelajar agar pihak catering juga akan menjalankan tugas untuk menghadirkan makanan kepada setiap mahasiswa mengikut aturan yang ditetapkan. Perbincangan tentang kuantiti makanan mengikut jumlah mahasiswa dan tetamu VIP perlu membuat anggaran dengan teliti agar makanan yang ditempah tidak melebihi dan tidak terkurang daripada jumlah yang hadir. Wang untuk pembelanjaan penyediaan makanan ini juga telah diuruskan oleh Biro Kewangan bagi membeli bahan mentah untuk diberikan kepada pihak catering. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Biro Makanan kita, Saudari Aina. Dipersilakan Saudari Nabila selaku Biro Kewangan. Silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Baiklah, bagi Biro Kewangan, secara keseluruhannya bidang tugas saya adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan sepanjang program MDS ini dijalankan. Saya juga yang akan mengendalikan peruntukan dana bagi setiap biro-biro yang ada. Oleh sebab itu, saya telah merancang bajet perbelanjaan yang akan digunakan semasa program tersebut. Pertama sekali, tugasan utama saya adalah untuk mendapatkan sumber kewangan dan merancang perbelanjaan agar segala aktiviti yang dirancang berjalan dengan lancar. Oleh itu, beberapa sesi perbincangan diadakan bersama dengan ahli jawatan kuasa yang lain bagi membincangkan hal-hal berkaitan peruntukan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Saya juga telah mendapat kelulusan daripada pejabat naib chancellor untuk membuat permohonan tajaan atau sumbangan daripada beberapa syarikat. Selain itu, saya juga ada membuat sedikit kutipan daripada setiap biro sebanyak RM10 sebagai dana tambahan yang akan digunakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Sepanjang program tersebut berjalan, tugas saya adalah mengawal perbelanjaan dan membuat pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pihak catering. Harga yang diperuntukkan untuk pihak catering bagi pakej 500 ke 900 pack adalah sebanyak RM9.90 bagi setiap pack. Saya juga telah menyelaras perbelanjaan biro-biro mengikut perancangan yang mereka catatkan untuk keperluan program. Dana yang ada itu juga digunakan untuk membeli cenderamata untuk tetamu VIP yang datang memberikan ceramah dan juga sebagai modal untuk Biro Keusahawanan membuat sesi jual beli kepada para pelajar serta urusan lain yang berkaitan dengan pembelian. Akhir sekali, apabila berakhirnya program MDS ini, saya akan membuat satu laporan kewangan berkaitan dengan wang yang keluar dan masuk sebagai rekod kewangan yang digunakan sepanjang program MDS ini berlangsung. Saya berharap program ini akan berjalan seperti yang dirancang dan tiada isu kekurangan sumber kewangan yang akan berlaku. Jika ada lebihan dana yang tidak digunakan, lebihan dana itu akan dijadikan sebagai duit simpanan untuk program yang akan datang. Sekian itu sahaja laporan daripada Biro Kewangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada saudari Nabila di atas penerangan tersebut. Kita teruskan dengan saudara Harith selaku Biro Kerohanian dan Modal Insan. Silakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Saya sebagai Biro Kerohanian dan Modal Insan ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada biro-biro dan pengerusi kerana kita akan melaksanakan MDS atau lebih dikenali sebagai Minggu Destinasi Siswa. Selain itu, saya berharap agar kerjasama dan bantuan dapat diberikan secara adil dan secukupnya bagi melancarkan pergerakan para pelajar. Saya juga berharap supaya perancangan yang telah kita lakukan ini mereka dapat ikuti dan tidak membuat kekecohan ketika majlis itu berlangsung. Sebelum mereka bergerak dari kolej ke dewan, mahasiswa perlu membawa selipar bagi memudahkan untuk mengambil wuduk supaya kasut tidak basah dan lebih selesa ketika berjalan. Untuk mahasiswi pula, mereka perlu membawa telekong sendiri kerana jumlah telekong di surau adalah terhad dan tidak mencukupi. Telekong sendiri lebih selesa kerana tidak mempunyai risiko dan mengikut saiz badan. Berkemungkinan risiko yang bakal berlaku adalah telekong di surau mempunyai kekotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Solat tidak akan khusyuk jika gangguan itu berlaku pada kita. Sebelum hari terakhir MDS, saya akan mencari 2 orang dari kalangan siswa untuk membacakan Al-Quran dan penterjemahan. Pembacaan Al-Quran dan penterjemahan dilakukan untuk majlis penutupan bersama rektor UiTM dan para tetamu jemputan. Ketika masuknya waktu zuhur, saya membahagikan mengikut giliran untuk solat kerana ruang solat adalah terhad bagi semua pelajar. Siswa diminta untuk mengambil wuduk di bilik air dewan secara bergilir bagi mengelakkan kekecohan yang berlaku. Mereka diminta untuk masuk semula di bahagian belakang dewan kerana mereka akan solat di sana. Siswi pula diminta untuk bergerak ke surau untuk mendirikan solat bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, hanya duduk di dalam dewan sahaja. Sebelum mendirikan solat, saya akan melantik seorang imam kerana saya ingin mendidik mereka supaya berani ke hadapan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Harith iaitu Biro Kerohanian dan Modal Insan. Baik, seterusnya kita persilakan saudari Azarina iaitu Biro Keusahawanan. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang telah diberikan kepada saya kerana memberi kepercayaan dengan melantik saya sebagai Biro Keusahawanan yang akan diadakan pada minggu hadapan. Seperti yang disedia maklum, pada minggu hadapan akan berlangsungnya program Minggu Destinasi Siswa MDS. Biro Keusahawanan adalah bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UiTM Alor Gajah. Pada hari program Minggu Destinasi Siswa MDS tersebut berlangsung, saya sebagai Biro Keusahawanan akan mengadakan beberapa aktiviti keusahawanan yang boleh dilaksanakan pada hari MDS. Antaranya ialah jualan kepada para pelajar baru seperti jualan minuman dan makanan ringan seperti air mineral, air kotak, gula-gula, keropok dan lain-lain lagi dengan harga yang sangat murah. Hal ini kerana saya dapati para pelajar gemar membeli makanan ringan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Ini dapat membantu siswa dan siswi dari menahan rasa lapar sementara menunggu waktu makan tengah hari
dan waktu makan setelah program yang diadakan tamat, dan ia dapat menghilangkan rasa mengantuk bosan mereka apabila mendengar taklimat yang diberikan. Oleh itu, saya telah tetapkan masa yang sesuai untuk melakukan jualan dan setiap jualan akan berlangsung pada waktu rehat untuk setiap program. Jadi, aktiviti jualan ini tidak akan mengganggu program yang dilakukan pada ketika itu. Selain itu, hasil jualan yang dilakukan oleh Biro Kebangsawaan ini dapat membantu para MPP menambah kewangan untuk persatuan dan boleh memberi keuntungan kepada persatuan dalam jangka masa yang panjang. Apa yang boleh saya lihat melalui program ini, ahli biro dapat menimba ilmu dan pengalaman dalam menguruskan sebuah perniagaan bermula dengan jualan yang kecil-kecilan. Akhir sekali, saya yakini dengan adanya jualan pada hari tersebut dapat memeriahkan lagi suasana ketika program berlangsung dengan pelbagai jualan yang disediakan. Saya juga berharap apa yang dirancang pada hari MDS berjalan dengan lancar tanpa berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Bersama-samalah kita berusaha dan menjayakan program MDS akan datang ini. Terima kasih. Terima kasih Saudari Azarina selaku Biro Keusahawanan. Jadi kita teruskan dengan Saudari Ilya selaku Biro Multimedia untuk memberi sedikit penerangan. Silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Saya sebagai Biro Multimedia telah menyusun atur tugasan saya pada majlis MDS akan datang. Tugasan yang saya lakukan untuk majlis MDS ini adalah di bahagian audio, iaitu saya akan memeriksa bunyi pada mikrofon dan kerentangan bunyi pada pembesar suara agar tiada masalah teknikal pada hari tersebut. Ketika tetamu atau penceramah ingin memberikan ucapan dan taklimat pada pelajar. Saya juga bertanggungjawab untuk menguruskan gambar dan iklan perkhidmatan untuk memuat naik di laman sosial media yang telah kami sediakan untuk majlis tersebut. Di laman sosial media itu, kami akan memuat naik semua gambar yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajar. Pada 3 hari berturut majlis itu langsung. Untuk iklan perkhidmatan pula, kami akan memaklumkan tentang masa, tempat dan acara yang perlu pelajar lakukan pada majlis itu. Untuk tugasan yang terakhir ialah bahagian tayangan slide. Bagi tayangan slide ini, saya akan menunjukkan video belakang takbir bagaimana kami semua menguruskan dan menyediakan majlis MDS ini pada pelajar. Saya juga akan menguruskan semua video tayangan slide yang perlu ditayangkan untuk 3 hari majlis MDS itu nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Ilya di atas penerangan tersebut. Seterusnya, kita persilakan Saudari Khairina selaku Biro Akademik. Silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Untuk majlis Minggu Destini Siswa yang akan berlangsung tak lama lagi, saya selaku Biro Akademik, Kejayaan dan Kaunseling telah merancang untuk menyampaikan taklimat mengenai hal ehwal akademik di dalam fakulti kepada para pelajar. Kami juga akan mengadakan sebuah program kaunseling seperti seminar untuk para pelajar. Seminar tersebut akan membincangkan tentang petua-petua pelajaran untuk para pelajar yang bakal memulakan kehidupan baru dan juga agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan suasana di kampus. Selain itu, kami akan menjemput Puan Cik Manisa binti Cik Muhammad Yusof selaku Timbalan Ketua Pegawai Psikologi dan juga Encik Muhammad Bakri bin Hussein selaku Pegawai Psikologi Kanan untuk memberi ceramah berkaitan dengan unit kaunseling kepada para pelajar. Bagi perkara yang terakhir, kami juga akan mengadakan sebuah program pemantapan personaliti. Objektif program tersebut adalah untuk membina keyakinan diri pelajar melalui amalan komunikasi, mengenali potensi diri dan juga menerapkan sistem nilai diri melalui etika dan budaya kejayaan cemerlang. Saya amat berharap objektif tersebut akan tercapai setelah program itu berakhir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudari Khairina selaku Biro Akademik. Seterusnya dipersilakan Biro yang terakhir iaitu Biro Protokol, Saudara Kamal. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi Biro Protokol pada kali ini. Sebelum majlis ini berlangsung pada minggu hadapan, saya perlu membuat sesuatu semasa program Minggu Destinasi Siswa supaya berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga perlu memastikan tetamu jemputan atau VIP tiba dengan selamat dan tepat pada waktunya. Jika tetamu yang dijemput tiba lewat, saya akan membuat pertandingan untuk para pelajar supaya mereka tidak merasa bosan. Tetamu yang wajib hadir ke majlis Minggu Destinasi Siswa ini ialah Rektor UiTM Melaka iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Halim bin Muhammad Noor. Dan seterusnya merasmikan Minggu Destinasi Siswa ini dengan ketukan gong sebanyak 3 kali. Selain daripada itu, protokol pemakaian juga telah pun saya tetapkan dengan memakai pakaian formal bagi menyeragamkan pemakaian semua pelajar. Sebagai contoh, pelajar lelaki memakai baju kemeja berseluar selat hitam, kasut bertutup dan memakai tali leher. Manakala pelajar perempuan pula memakai baju kurung dan bertudung. Seterusnya, sebelum majlis berlangsung, saya perlu merangka sesuatu kursi untuk para pelajar. Ini kerana kapasiti pelajar pada kali ini amat ramai. Oleh itu, saya perlu menyusun satu kursi mengikut kedudukan yang betul, iaitu pelajar perempuan di sebelah kiri dan pelajar lelaki di sebelah kanan. Ini lebih memudahkan lagi pergerakan keluar masuk para pelajar ke Dewan. Di samping itu, saya perlu menyediakan acara sambutan kedatangan tetamu kehormat dengan persembahan daripada pelajar. Selain itu, saya perlu memastikan keadaan Dewan ini bersih dan cantik seperti mana keadaan Dewan pada mula program. Pada akhir program, saya akan memastikan para pelajar membersihkan tempat duduk mereka sebelum mereka pulang ke kolej kediaman mereka. Akhir kata, saya berharap program ini akan berjalan dengan lancar seperti mana apa yang telah kita bincangkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kamal selaku Biro Protokol di atas penerangan tersebut. Jadi dengan ini berakhirlah sudah mesyuarat kita. Saya mengharapkan program kita akan datang berjalan dengan lancar seperti yang dirancang dalam mesyuarat ini. Terima kasih kepada setiap biro yang hadir pada mesyuarat hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.